Assalamualaikum dan hai, saya Faan dan Racun Gadget. Kali ni saya ada smartphone ni yang mungkin korang tak pernah kenal tau. Smartphone apa tu? Yes, kita ada Umi Digi F2. So kita akan tengok, kita akan unbox apa yang special ada dekat phone ni. Let's go. Okay, so ini adalah phone yang bakal kita unbox tu kan. By the way, brand ni nama dia Umi Digi tau. Umi Digi F2 kalau korang tengok kat sini. Phone ni saya pun sebelum ni tak pernah jumpa, saya tak pernah kenal dan saya tak pernah unbox lah. Tiba-tiba Umi Digi ni email saya, dia kata dia nak hantar satu phone. Yang mana phone ni saya tengok harga dia dalam RM869. Dia dapat 6GB RAM dan 128GB ROM. Sebelum tu saya ada baca lah spek-spek dia sikit kan. Saya rasa ni macam okay lah, macam nice lah untuk unbox. So dia pun dah hantar phone ni. Phone ni memang dari China, bukan dari Malaysia. Tapi korang jangan risau, sebelum saya unbox phone ni saya sanitize, saya dah quarantinekan phone ni dalam seminggu lebih sebelum kita unbox ni lah. So kalau kita tengok dekat kotak depan dia ni, kotak dia ni warna hitam. Kalau dekat sini korang akan nampak ada macam jalur-jalur tu lah. Dekat sini ada lingkaran bulat. Lepas tu ada nama produk tu sendiri, Umi Digi. Yes, Umi Digi, tapi phone ni bukan Digi punya, bukan telco Digi punya. Yang ni memang daripada Umi Digi sendiri lah, daripada China. So kalau kita tengok di sisi kanan ni ada stiker Umi Digi, bermakna phone ni masih seal lagi, belum saya unbox lagi untuk tengok. So di bahagian bawah ni ada nama phone tu, Umi Digi F2, warna dia color Phantom Blue. So kalau kita tengok di bahagian belakang, dekat sini ada beberapa spek highlight phone ni lah. So phone ni dia menggunakan chipset MTK Helio P70 dan sistem dia Android 10. Katanya phone ni dia menggunakan stok Android tau. Dia tak ada skin yang pelik-pelik tau, yang biasa korang tengok dekat phone Chinese. Next dia ada 6GB RAM, 128GB ROM, ada 2 nano SIM card dan 1 memory card tambahan. Oh, bateri dia agak nice lah, besar, 5150mAh. Lepas tu screen dia 6.53 inci Full HD Plus 1080p kan. Untuk kamera dia ada 4, 48, 13, 55 dan front facing camera dia 32MP. Okay, so apa yang dapat dalam kotak dia bagi tahu bla-bla kat sini, tapi tak apa, kita akan buka sekarang dan kita akan tengok apa isi kotak phone ni guys. So kita akan buka sekarang. Macam biasa kita akan buka menggunakan pisau special kita. Kita akan buka di bahagian belakang ni, dia ada seal dia, stiker. So kita akan koyakkan dulu stiker dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dah koyakkan phone ni. Alright, so kita akan buka sekarang. So once korang buka je phone ni, first kali apa yang korang akan dapat bila korang buka, dia ada bagi macam kata-kata sikit lah kat sini. Umi Digi, thanks, building great phone is hard enough, bla bla bla. Korang boleh pause video ni kalau korang nak baca sepenuhnya apa yang dia cakap ni. Next, korang akan dapat phone tu sendiri. Yes, yang ni phone yang kita nak tu guys, phone yang tunggu-tunggu, Umi Digi F2. Dekat sini korang boleh baca dia pakai stok Android. Dia ada sistem Wide Depth Team, lepas tu 32MP, 48MP AI quad camera, 6.53 inci Full HD Plus Full View Display. Okey, agak menarik dekat sini. Bateri dia memang besar gedabak, 5150mAh bateri dengan ada NFC lagi. Dan ada sokongan pengecasan pantas 18W. Untuk RAM dia 6GB dan 128GB ROM, dikuasakan dengan AI Master MTK Helio P70. Oh, dia dah bagi sekali dengan casing guys. Jarang-jarang lah, biasa casing kalau korang beli phone ni dia ada dalam kotak lain. Tapi Umi Digi ni dia dah masukkan terus dekat phone ni. Dia punya casing ni jenis casing silikon biasa, warna hitam. So yang ni phone dia guys, warna Phantom Blue. Uish, agak menarik warna dia ni kalau korang tengok dekat sini. So kita akan buka dululah dia punya plastik belakang ni. Tu dia guys. Oh, nice juga colour ni guys. Tapi tak apa, kita akan tengok lepas ni. Kita akan tengok apa lagi ada dalam kotak. Next ada lagi macam satu kotak. Tapi ni bukan kotak lah, ni macam sampul surat macam tu design dia ni. Dekat sini ada tulis link to the world. Dekat belakang ni Umi Digi. So bila kita buka, oh dia ada bagi SIM tool ejector dengan manual lah, cara-cara nak baca dekat dalam ni. So next lagi korang akan dapat kabel USB-A to USB-C braided warna merah macam ni, macam daripada OnePlus biasanya kalau merah macam ni. Dan terakhir kita akan dapat adapter pengecasan 18W jenis 2 pin. Okay, so yang ni je yang korang akan dapat dalam kotak. So kita akan kemaskan sikit dan kita akan beralih kepada phone Umi Digi F2 ni, apa yang special ada dekat phone ni. First impression bila saya pegang je Umi Digi F2 ni, memang saya terasa solid, premium feel tu ada dan terasa bulky lah dengan dia punya aluminium frame tepi ni agak tebal, korang boleh nampak kat sini. Tapi design belakang dia ni boleh kata agak cantik dipandang, memang ada premium look lah. Korang boleh tengok rekan dia ni agak minimal, lepas tu ada kilauan-kilauan yang membentuk kepada optical illusion. Dia menggunakan holografi dekat sini. Yes, panel belakang dia ni dari kaca, tapi Umi Digi tak bagi tahu dia menggunakan Corning Gorilla Glass berapa dekat sini. Kalau kita tengok di bahagian atas ni ada 48MP AI quad camera, lepas tu dekat sini ada lampu flash. Di bahagian bawah ni ada Umi Digi punya tulisan. Kalau kita tengok di bahagian kanan ni, bawah ni clean, dekat sini ada slot
SIM card. Kita akan buka dan tengok berapa slot yang ada dekat dalam phone ni. So dia ada 3 slot, 2 untuk SIM dan 1 untuk memory card tambahan up to 256GB. Kalau kita tengok di bahagian atas ni kosong tanpa sebarang butang. Di bahagian kiri ni ada volume rocker up and down dan juga ada power button yang di dalam power button ni tersimpan fingerprint scanner di dalam ni. Kalau kita tengok di bahagian bawah pula ada mono speaker dekat sini dan juga ada port pengecasan USB-C, mic dan lubang kegemaran ramai audio jack masih dikekalkan. So kalau kita tengok di bahagian depan, first kali saya nampak skrin dia ni boleh kata bezel ni agak nipis sekeliling ni dan dia menggunakan kamera selfie jenis punch hole di atas kiri ni. Okay, so kita dah pun onkan phone Umidi GF2 ni. Tapi once saya dah onkan phone ni, antara benda yang saya rasa agak menarik dekat Umidi GF2 ni sebab dia punya sistem operasi menjalankan Android 10 dengan antara muka dia tu menggunakan stok Android tanpa skin pelik-pelik yang biasa korang tengok dekat phone Cina tu lah. Korang boleh tengok bila dah pakai stok Android ni, special dekat sini, korang akan rasa lebih pantas. Lepas tu tak ada bloatware. Ni adalah aplikasi yang memang korang akan dapat bila korang onkan phone ni. Saya tak ada install aplikasi tambahan lagi dekat sini dan tak ada ads pelik-pelik. Lepas tu yang bestnya, of course korang akan ada Play Store dekat sini. Korang tak perlu bimbang pasal Play Store ke apa sebab ni beli dari China. So kalau kita tengok dekat about phone ni, korang boleh tengok dekat sini dia menggunakan Android 10 version 10 dekat sini. So kalau kita tengok dekat panel notification ni, dia dah pun ada dark theme dekat sini. Next korang akan ada juga dekat sini, saya perasan ada record screen untuk kalau korang gaming tu, korang nak record screen, korang boleh tekan yang ni. Dan dia boleh record menggunakan sistem dan juga mic dia punya sound tu lah. So kita akan cuba tengok di bahagian setting apa lagi penawaran yang ada dekat setting dia ni. Kalau korang tengok Smart Assistant, dekat sini korang boleh pilih korang nak pakai navigation yang macam mana. Kalau korang dah tak biasa pakai navigation button traditional, korang boleh pilih gesture navigation. Korang just swipe hold untuk tengok recent app, swipe kiri kanan untuk back. So dekat sini saya perasan ada gesture operation, app split screen, ada game mode juga guys. So dekat game mode ni ada banyak setting yang memudahkan sesi gaming korang. Korang boleh pilih lah kat sini. Kalau kita tengok dekat display dia ni setting dia yes ada dark theme. Lepas tu yang lain ni macam biasa je lah. So kalau kita tekan storage dekat sini, kita akan tengok berapa sistem dia makan. Sistem dia makan lebih kurang 7.4GB sahaja sebab yang ni dia menggunakan store Android. So bloatware tu tak banyak dan sistem pun makan tak banyak lah. Saya perasan kan dia punya phone ni guys, dia punya screen ni saya rasa agak nice lah. Walaupun dia menggunakan IPS LCD, tapi dia punya keterangan, dia punya colour tu saya rasa memang agak macam cantik lah. Warna dia tu kan boleh kata sedap lah mata memandang kalau korang nak guna untuk movie ke gaming ke kan. Cuba kita buka YouTube, kita tengok macam mana. Screen dia bersaiz 6.53 inci, Full HD Plus dan menggunakan screen jenis IPS LCD. Walaupun dia menggunakan IPS LCD, tapi color yang dihasilkan tu saya rasa boleh lah, boleh sedap mata memandang. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya detail tu pun ok kalau korang tengok. Dan kita akan cuba tengok dia punya speaker sound dia tu kuat ke tidak guys. Saya akan setkan paling max. So kalau kita tengok dari segi spesifikasi, Umidi GF2 ni dikuasakan dengan chipset MediaTek Helio P70 dengan binaan 12 nanometer. 6GB RAM jenis LPDDR4X dan 128GB ROM UFS 2.1. Baterinya sebesar 5150mAh dengan sokongan pengecasan 18W. Menggunakan Android 10 stok Android tanpa skin. Ada juga dual SIM, set fingerprint di sisi, audio jack dan dibekalkan juga dengan Bluetooth 4.2, 5G Wi-Fi dan juga NFC. So kalau kita tengok di bahagian belakang ni, kamera dia ni, main kamera dia 48MP, sensor Samsung GM1 dengan FGF 1.79. Ada juga sensor ultra wide 13MP, 5MP depth sensor dan juga micro camera. Dan antara features yang ada dekat dalam aplikasi kamera Umidi GF2 ni, ada ultra wide dekat sini dan ada juga steady handheld night photography, ada AI scene detection, macro. So ada banyak lah features dekat sini. So antara banyak features kamera yang saya nampak dekat sini, paling menarik dia punya 48MP ultra clarity sebab dia akan menangkap dengan resolusi tinggi, plus gabungan AI algorithm tu membuatkan gambar yang dihasilkan tu lebih terang dan lebih detail lah orang cakap. So kalau untuk video pula, dia hanya mampu merakam sehingga resolusi 1080p 30fps saja. Dia tak ada 4K dekat sini sebab chipset ni tak support 4K lagi. Untuk biometric security ni ada dua jenis. Korang boleh menggunakan fingerprint yang tertanam di dalam butang kuasa ataupun korang boleh menggunakan face unlock dekat sini guys. So sekarang ni kita dah tahu spek dia, kita dah tengok dia punya dalam ni interface dia. Kita akan tengok macam mana kalau kita gaming. Kita akan cuba test main PUBG sekarang. Saya akan
akan install dulu app tu dan kita akan cuba main. So saya baru je install PUBG Mobile. Kita akan tengok apa grafik max yang phone ni support kalau kita main PUBG. Untuk grafik highest dia korang boleh dapat HD saja, frame rate dia high. Manakala untuk grafik smooth korang akan dapat frame rate dia pun high juga. So untuk setting ni korang akan dapat sekitar 30 FPS sahaja guys. Kalau kita tengok dekat audio, max dia hanya dapat high saja, ultra phone ni tak support. So kita akan cuba main dalam setengah jam. Kita akan tengok macam mana prestasi chipset ni dan juga suhu dan juga dia punya frame rate tu macam mana. So kalau dah ready, kita akan main je dekat Sunhawk. Kita start dan timer pun on. So guys, macam biasa saya akan test menggunakan data bukan wifi. Bateri sekarang 70% dan brightness saya akan setkan max 100%. Untuk recent app pun tak ada, tinggal PUBG Mobile saja dekat sini guys. So kita akan tengok macam mana lah performance dia. So kita pun dah landing dekat area resort kat sini. Kita akan cuba tengok gyro dia macam mana. Sekarang saya dah on kan, gyro dia so far accurate, tak ada delay, memang ok dekat sini. Ok, so sekarang dah pun 30 minit saya main PUBG. Kalau kita tengok bateri dia sekarang dah pun tinggal 61%. Bateri dia drop sekitar 10% macam tu lah selama 30 minit ni. Kalau kita tengok dari segi suhu dia, di bahagian atas ni sekitar 41, di bahagian tengah ni 40-39, di bahagian bawah ni sekitar 43 darjah Celsius guys. So far kalau dari segi performance tu boleh kata playable lah untuk main dekat chipset MediaTek Helio P70 ni. Tapi korang tak dapat max performance kepuasan tu lah guna chipset ni. By the way, saya terlupa nak inform pasal gaming features dia. Kalau korang on kan gaming features tu kat setting, nanti korang akan nampak ada pop-up keluar kat sini. Once korang tekan, dia ada setting yang korang boleh memudahkan sesi gaming korang lah. Korang boleh setkan mengikut kesesuaian lah. Ada answer call via speaker, block notification, lock button dan disable automatic brightness. So guys, ini saja video unboxing Umi Digi F2. Smartphone ni mungkin jarang-jarang kita kenal nama dia, tapi spek yang dia tawarkan tu boleh kata agak berbaloi dengan harga. RM862, korang akan dapat screen bersaiz 6.53 inci Full HD Plus dengan full view display. Ada punch hole dekat atas ni membuatkan korang punya pengalaman main game ataupun movie tu lebih nice lah dengan screen full view. Untuk chipset dikuasakan oleh MediaTek Helio P70 dengan binaan 12nm, 6GB RAM, 128GB ROM. Bateri pun agak besar juga, 5150mAh dengan sokongan pengecasan 18W. Yang paling best tu dia menggunakan stok Android yang korang akan rasa lebih clean, no bloatware, tak ada ads, memang nice lah. Dan phone ni juga dibekalkan dengan 48MP quad camera ultra clarity. So gambar yang dihasilkan tu bagi saya agak nice lah dengan harga yang ditawarkan. So apa pendapat korang tentang phone ni? Adakah berbaloi ataupun lagi banyak model yang lebih berbaloi berbanding harga yang ditawarkan? Kalau korang berminat atau lebih lanjut pasal phone ni, korang boleh komen dekat bawah guys. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.